Cantik daripada Faiz dan juga Maniaut lagi sekali. Kali ini peluang untuk dilakukan hantaran daripada Kipre. Tak berjaya dan Faiz Nasir. Terus tandukan dilakukan. Oh, gol! Jadi Pahang perlu bangkit. Cubaan terus dilakukan. Oh, agak bahaya, kuat sepakan yang dilakukan oleh Litak. Alif Zakaria cari Faiz. Baik kali ini Maniaut. Oh, itu dah. Dia dapat untuk menonjol bola itu. Di antara jauh dilakukan. Baik kali ini peluang untuk Seri Pahang. Bagaimana peluang ini? Oh, sayang sekali. Apa agaknya tindakan yang cuba dilakukan Andres Rodriguez. 25 adalah Alif Zakaria. Pemain yang menunjukkan aksi konsisten. Dan kali ini kepada Sherman. Oh, itu dia peluang. Dan gol. Satu sikap profesional yang ditunjukkan oleh Kepa Sherman. Dia tidak tamak. Dan Miki masuk kali ini. Dan Faiz Nasir ada peluang kali ini. Bagaimana Azam? Oh, itu dia. Gol yang ketiga. Baik kali ini. Cuba mendapatkan Rodriguez. Dia berjaya kali ini menolak bola. Dan ada tarikan yang dilakukan di situ. Apakah kad merah? Ya. Kerana dia adalah orang yang terakhir. Last man standing. Kipre. Cuba untuk melakukan hantaran silang Kipre. Apakah ada tolakan? Penalti. Penalti untuk Terengganu. Dalam kawasan penalti. Kepa Sherman. Gol. 4-0. Kali ini percubaan tepat menuju ke arah Suhaimi. Terus ke depan dan kali ini bagaimana Faisal Halim. Oh, belum lagi dan kali ini peluang. Oh, terkena pandang gol dan ini dia gol. Bagaimana isyarat yang diberikan? Offside. Algo terus menawarkan bola kepada Litak di sayap kiri. Litak cross dilakukan kali ini Rodriguez. Oh, dapat diselamatkan di situ oleh Suhaimi. Oh, kali ini Pahang bagaimana agaknya? Masih lagi gol yang terbuka. Oh, tidak. Apakah sudah masuk? Bola sudah melepasi garisan. Mereka mencari gol seterusnya. Litak kali ini. Baik daripada Litak. Cuba untuk marah dalam kawasan penalti. Masih lagi Litak dan peluang dilepaskan. Itu dia gol. Gol yang kedua. Akhirnya hadir pada minit ke-83 ini. Kita lupa nak bagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda yang sedang bersama dengan kami di Nadi Bola ketika ini. Dia teruja sekejap. Dia macam terlena sekejap sebab menyaksikan ada lagi 6 gol yang terhasil dalam perlawanan di antara kedua pasukan ini. Saya tidak bersorangan. Saya akan ditemani oleh Nizaruddin Yusof. Kemarin dekat Kuantan. Berapa gol? 6 gol. Berapa? 6 gol. 6 gol. Okey. Kat sini 6 gol lagi. 6 gol lagi. Okey. Sebenarnya apa yang hendak disajikan oleh kedua-dua tim ini? Mereka sebenarnya, pada saya jawablah. Sebenarnya mereka sedang memberikan satu kepuasan kepada penyokong kedua-dua pasukan ini. Biarpun kalau kita lihat sebenarnya adalah satu tugasan yang cukup berat kepada Datuk Nur Saleh dan juga pasukan kejuratahannya untuk menentang pasukan Terengganu. Tetapi mereka berusaha juga untuk mendapatkan satu keputusan positif walaupun terpaksa akur kali ini memang sampai kalah mati yang pertama saja untuk mereka, Nizam. Ya, memang hari itu di tempat sendiri mereka kalah, tetapi malam ni jikalau mereka ingin membuat comeback, saya rasa mereka perlu menjadikan gol awal. Tetapi pasukan Terengganu pula mendapat 2 gol yang pertama, 3 gol yang pertama. Saya rasa itu memang betul-betul menyukarkan keadaan pasukan Pahang, Seri Pahang, dan ya dengan keadaan padang yang tidak begitu baik untuk bermain bola dengan baik kan. Jadi saya rasa ya sayanglah untuk pasukan Seri Pahang. Apapun kalau kita nak dapat lihat sekali lagi daripada pertemuan kedua pasukan ini, terjejasnya persembahan kedua pasukan di atas padang yang becak dan juga berat. Banyak kita dapat lihat pergerakan-pergerakan yang tersekat di atas padang ini dan ini adalah satu perkara yang perlu diperbaiki untuk menghadapi perlawanan yang akan datang. Sebab kalau ikutkan kepada keadaan semasa,
Satu lagi perlawanan yang akan dihadapi oleh Terengganu adalah perlawanan yang sukar kepada mereka. Perlawanan yang akan menyaksikan mereka terpaksa bertarung nyawa sekali lagi untuk melayakkan diri ke semifinal. Zah. Saya rasa Terengganu dalam keadaan momentum yang cukup baik, pasukan Terengganu. Untuk saya tahun ni edisi yang kali ini tak ada grouping. Jadi setiap pasukan perlu peak awal. Tidak perlu menunggu masa yang lama, dua game baru dapat rhythm. Jadi saya rasa pasukan Terengganu dalam keadaan sebegitu dan saya rasa mungkinlah mereka salah satu pasukan yang boleh layaklah ke final saya rasa. Kepastian menjadi lagi. Tempoh hari di Darul Makmur, kali ini di Kuala Terengganu pula. Jadi dia akan menjadi tumpuan selain daripada Bergson dan juga Fernando Forestieri. Yap, saya rasa bukan dia saja, TC dan juga Faizal Halim, ini tiga orang ni main peranan yang cukup besar untuk pasukan Terengganu untuk dua game ni lah. Dan saya rasa Kepa Syarban memang menjadi target lah untuk pasukan Terengganu menjaringkan gol dan juga pertahanan pasukan JDT. Okey, bagaimana pula dengan pasukan Seri Pahang dalam situasi seperti ini? Sebab kalau kita nak kaji balik, mereka memang berusaha cukup bersungguh-sungguh untuk mengurangkan defisit itu. Tapi anda cakap tadi untuk dapatkan jaringan awal tak terhasil kepada mereka. Namun, bagaimanakah pula dengan perjalanan mereka selepas ini? Datuk Abdullah Saleh adalah calon yang sentiasa favourite kepada pasukan Seri Pahang ini. Biar apa juga keadaan. Untuk tahun depan? Untuk tahun depan. Ya, saya rasa yang ada sekarang ni saya rasa perlu dikekalkan kerana mereka nampak seperti okey semasa mereka mula-mula mengambil pasukan Seri Pahang, Datuk Dola and then Fandi, ada Datuk Mat Yusof. Jadi saya rasa daripada Fandi Ahmad. Perlu kekal lah ini trio ni untuk pasukan Seri Pahang dan saya percaya tahun depan mereka boleh membuat sesuatu lah untuk pasukan Seri Pahang. Okey. So sekarang ini baik kita fokuskan kepada pasukan Terengganu sendiri. Bagi pasukan Terengganu, perjalanan mereka dalam saingan tahun ini, kita dapat lihat mereka telah muncul sebagai naib juara dalam saingan. Apa yang dipamerkan setakat ini memang agak mengembirakan penyokong-penyokong mereka. Mereka berpuas hati dah dapat nombor dua kali. Satu dalam Liga, satu lagi dalam FA Cup. Betul. Namun begitu, kebergantungan terhadap kepastian Cicek Kepri perlu dikurangkan. Ya, pemain-pemain lain, of course, Faizal Halim kita dapat lihat, jangan fikirkan pasal nak jadi pelakon. let's concentrate kepada karier anda sebagai seorang pemain sepak yang nampak lebih cerah sebenarnya. Dan kemudiannya kepada barisan pertahanan mereka juga kena berhati-hatilah sebab melepaskan 2 gol dalam perlawanan seperti ini di tempat sendiri bukanlah satu rekod yang baik sebenarnya untuk pasukan Terengganu. Ya, untuk saya pasukan Seri Pahang juga adalah pasukan yang bagus. Saya rasa 2 gol yang mereka lepaskan pasukan Terengganu bermain malam ni saya rasa okey kerana pasukan Pahang juga, Seri Pahang juga ingin mencari gol untuk pasukan mereka dan mengurangkan defisit, tetapi ya perlu berhati-hatilah kerana kita boleh nampak pasukan Terengganu FC especially dia punya defending third selalunya ada mistik-mistik yang tidak sepatutnya berlaku lah, especially keeper lah itu hari masa final FA Cup dan ya saya nampak Coach Nafuzi membuat rotation ketiga-tiga keeper dia, saya rasa diberi peluang untuk bermain lah dan saya rasa itu satu benda yang cukup bagus lah untuk pasukan. Bila ada sebut nama Nafuzi Zain, sudah tentu ramai yang tertanya-tanya ke mana destinasinya pada musim hadapan. Tapi bagi saya pula, dalam keadaan seperti ini tidak seharusnya digembar-gemburkan, diperbesar-besarkan tentang masa depan Nafuzi Zain. Biar dia habiskan tugasannya bersama dengan Terengganu. Kalau ada rezeki, ada lagi 2 perlawanan suku akhir, 2 perlawanan separuh akhir dan juga 1 perlawanan akhir. Ya, untuk saya kalau pasukan Terengganu FC ingin mengekalkan Coach Nafuzi, patutnya mereka berbincang saya rasa sebelum Piala Malaysia bermula saya rasa. Jadi bila sudah berlangsungnya Piala Malaysia, masih ada lagi isu tentang Coach Nafuzi ini adakah dia kekal ataupun berpindah. Saya rasa itu sedikit sebanyak akan mengganggu dia jugalah sendiri sebagai ketua untuk pasukan. Keharmonian dalam pasukan juga ya. Jadi dengan kemenangan yang pertama ni, dua kemenangan yang pertama, saya rasa Coach Nafuzi seorang yang bijaklah untuk tidak membiarkan benda itu mempengaruhi dia lah untuk memimpin pasukan Terengganu. Ya. Baik, sekali lagi kita melihat kepada jaringan-jaringan yang terhasil di Stadium Sultan Mizan ini kerana ianya adalah merupakan salah satu daripada klasik match dalam saingan Piala Malaysia ini yang dia anjurkan secara kalah mati
untuk tahun ini akibat daripada kekangan masa. Ada juga isu yang timbul sebelum ini, Zai, yang mengatakan bahawa tanpa away goals tu, tanpa gol di tempat lawan ini, sedikit sebanyak telah menggugat tim yang dah prepare, tapi kemudiannya perubahan peraturan seperti ini. Pandangan anda pula? Untuk away goal. Aha. Format baru ke format yang lama yang menjadi pilihan anda? Saya rasa saya suka format lama lah. Kerana kalau ialah format baru ni betul dia ada pro and con dia lah. Kerana pasukan yang ada away goal, memang bila bermain di tempat sendiri, contoh dia bermain sebelum ni di tempat lawan, dia ada away goal. Jadi saya rasa selepas dia dapat menjadikan 1 gol di tempat sendiri, jadi margin dia dah jadi lagi besar untuk away goal tu. Dan ya, saya rasa mungkin ada lah pemain-pemainan yang melambat-lambatkan, dan mereka juga tidak bersungguh-sungguh untuk menyerang. Dan ya, saya rasa ada pro and con lah. Dan untuk saya lebih suka lama punya lah. Ya. Baik, ini adalah salah satu caption yang memang disediakan khas untuk Nafuzuddin. Perlu terus bersama dengan pasukan Terengganu. Itulah harapan juga daripada penyokong-penyokong pasukan Terengganu ini. Sebenarnya kami nak panjangkan lagi bagaimanakah perlawanan peringkat suku akhir antara Terengganu FC dengan siapa lawannya. Kalau siapa yang dah tahu, mungkin dia boleh buat perancangan sekarang ini. Sementara bagi lawannya pula adalah, kalau ikutkan kepada kedudukan sekarang ini, adalah juara bertahan, iaitu juara Piala Malaysia edisi yang ke-100 yang lalu, iaitu pasukan KL City yang berdepan dengan pasukan PDRM. Dalam pusingan yang pertama kalah mati ini, suku akhir pada saya adalah moment of truth untuk Boyan Hodak dan juga pasukannya.